Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua murid tahun 4. Okey, hari ini kita teruskan unit 14 bersikap mesra alam di bawah subtajuk kita Rumahku Mesra Alam. Okey, baiklah, kita akan belajar pada hari ini ialah 5.1.4 memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks. Konteks yang kita nak belajar hari ini ialah kata bilangan. Okey, baiklah. Okey, baiklah. Sekarang kita boleh buka buku teks awak, muka surat 91. Okey. Kita akan berkenalan dengan kata bilangan. Apa itu kata bilangan? Kata bilangan ialah perkataan yang menjadi penerang jumlah kepada frasa nama. Okey, penerang jumlah. Jumlah ni apa? Benda yang kita boleh kira kepada frasa nama. Dan hadir sebelum frasa nama. Bermaksudnya jumlah yang boleh kita kira. Yang boleh kita kira dan jumlah tu untuk apa? Untuk frasa nama di belakang dia. Dan hadir sebelum kata nama. Bermaksud kata bilangan ni ada di depan frasa nama. Contoh, cikgu bagi 2. 2 ni jumlah kan? Ekor kambing. 2 ekor kambing. 2 ini jumlah kata bilangan, ekor penjodoh bilangan, ini kata nama. Jadi ekor dengan kambing ni, ini kita panggil frasa nama. Ekor dengan kambing ni frasa nama. Okey, cuba tengok yang ni. Kita akan belajar pada hari ini, yang di bawah ni. Kita akan belajar hari ini, ada 2 kata bilangan yang kita akan belajar, iaitu kata bilangan tentu dan tak tentu. Apa maksud tentu? Tentu menunjukkan jumlah yang tentu, yang tetap, yang boleh kita kira. Contohnya 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang boleh kita kira atau tetap. Tak tentu menunjukkan jumlah yang tidak tentu. Kita tahu jumlah tu banyak tapi kita tak tahu berapa, ada 2 ke 4 ke. Jadi kita guna apa? Beberapa. Beberapa tu mungkin ada 3, 4, 5, 6. Mungkin ada 10. Mungkin ada 12. Dia main anggaran. Agak-agak ada berapa. Nampak macam banyak. Ada beberapa orang murid. Macam tu kita beritahu. Dan banyak. Banyak tu kita tak nak sebut ada 40. Jadi kita kata semua. Semua. Okey? Boleh? Okey, baiklah. Okey, kita tengok maksud kata bilangan tak tentu. Okey, kata bilangan menunjukkan jumlah yang tepat yang boleh dikira. Cikgu cakap tadi, boleh dikira lah. Boleh dikira. Okey, tengok contohnya. Seperti yang tadi. 1, 2, 10, 33, 100, sejuta dan sebagainya. Okey, boleh digunakan dengan penjodoh bilangan. Biasanya memang ada penjodoh bilangan. Terdapat 2 buah kereta. Ini penjodoh bilangan ni. Okey. Kereta, kata nama. Jadi kata bilangan, penjodoh bilangan, kata nama. Buah dan kereta jadi frasa nama. Kalau kereta saja kata nama. Kalau buah dan kereta jadi frasa nama. Jadi berada di hadapan frasa nama. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita tengok tak tentu. Tak tentu menunjukkan bilangan yang tak tentu. Yang kita tahu banyak bilangan dia, tapi kita tak tentu guna dia. Kita tak tahu jumlah yang spesifik, yang tepat lah. Okey. Contoh, segala, semua, para, beberapa, seluruh. Yang ni kita tahu banyak. Beberapa ni kurang sikit daripada banyak. Jadi kita tahu ada 3, 4, 5 orang macam tu, kita guna beberapa orang murid. Okey. Contohnya, segala maklumat akan dikumpulkan. Segala maklumat akan dikumpulkan. Okey. Tak tentulah ni. Segala tu semualah, semua. Tapi kita tak guna kita guna segala lah di sini. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey, baiklah. Sekarang kita tengok muka surat 92. 92 ke 91? Ikut 91 cikgu rasa. Okey. Apa yang awak perlu buat? Kita tengok sama-sama. Kemudian kita lengkapkan
cerita ini menggunakan kata bilangan. Cerita ini awak perlu tulis di dalam buku tata bahasa. Okey. Okey, baiklah. Kita tengok di sini. Rumahku mesra alam. Rumahku mesra alam. Pada setiap hujung minggu, Chun Han dan keluarganya bergotong royong mengemas rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas. Anggota keluarga setiap. Jadi dah diberi clue, dah diberikan tips, dah diberikan panduan mana kata bilangan yang kita perlu gunakan. Ni kata bilangan apa? Setiap. Tak tentu. Tak tentu. Tak boleh bilang. Yang boleh bilang itu tentu. Mana boleh bilang? Ni. Yang pertama kita ada 2. Yang kedua kita ada 6. Ni tentu. Yang cikgu tanda bulat, ini tak tentu. Beberapa, setiap, seluruh, semua. Ini tak tentu. Okey, jadi dah dibagi panduan. Anggota keluarga kita letak setiap. Okey, baiklah. Ayah Chun Han memasang keping bidai pada tingkap rumah. Mana bidai? Cuba tengok mana bidai. Tingkap rumah dan bidai. Mana panduan yang diberikan? Ini. Ini nama dia penghadang ni. Tak nak bagi cahaya terus masuk ke dalam rumah. Tak nak bagi panas. Kita panggil ini ialah nama dia bidai. Jadi apa? 2 keping bidai. Ada 2. 1 dan 2. So, jadi kita guna 2. Okey, tulis dengan warna. Nak bagi beza dengan jawapan dengan karangan ni, cerita ni. Okey, baiklah kita teruskan. Oleh sebab itu, kawasan di dalam rumah tidak panas. Okey, kawasan di dalam rumah. Mana gambar yang menunjukkan kawasan di dalam rumah? Okey, yang ni. Seluruh kawasan. Seluruh kawasan. Okey. Jadi, penggunaan penyaman udara dapat dikurangkan. Penyaman udara ni apa? Aircon lah. Aircon. Dalam bahasa Inggerisnya aircon. Takkan awak tak tahu? Aircon lah. Okey, jadi kalau kita kurang guna penyaman udara, bil elektrik kita tak mahal lah. Okey, tidak melambung tinggi. Okey, tengok seterusnya. Ibu Chun Han pula memberikan helai kain pengelap kepada kakak Chun Han. Kain. Cari kain pengelap. Mana dia? Okey, ini. Jadi apa? 6 helai kain. 6 helai kain. 6 ni apa? Kata bilangan tentu. Okey. Kain pengelap itu digunakan untuk mengelap habuk. Digunakan untuk dilap habuk. Oleh sebab itu, mereka tidak perlu menggunakan tisu. Tidak menggunakan tisu. Okey, dah ada kain, buat apa guna tisu? Okey. Di dapur, Chun Han menyusun botol kaca di dalam kabinet. Okey, botol kaca. Apa dia punya panduan? Semua botol kaca di dalam kabinet. Botol-botol itu boleh digunakan semula untuk mengisi air kosong. Ya, boleh digunakan semula. Jangan dibuang. Boleh digunakan semula untuk isi air kosong. Nak isi air kosong ke? Nak isi air bancuhan awak ke? Air sirap ke? Dan sebagainya. Okey, tengok seterusnya. Di bilik tidur pula, kakak Chun Han mengutip biji bateri lama. Bateri lama. Biji apa? Mana bateri? Okey, beberapa. Jadi awak tulislah beberapa di sini. Dia memasukkan bateri itu ke dalam kotak untuk dihantar ke pusat kita semula. Okey, bermaksud bateri lama itu dah habis kuasanya. Jadi, daripada dibuang, tidak boleh dibuang, dia hantar ke pusat kita semula. Kerana apa? Kerana, mari kita baca. Bateri lama tidak boleh dibuang sesuka hati kerana sukar dilupuskan. Okey, sebab susah nak dihapuskan. Jadi kena hantar ke pusat
kita semula. Okey? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap awak faham kita ada kata bilangan tentu dan tak tentu. Tentu itu tak tepat. Dia lebih tepat kita boleh bilang secara jelas. Tak tentu ni tidak jelas. Kita tak boleh nak bilang secara anggaran sahaja. Okey? Okey. Lebih kepada anggaran saja. Itu sahaja untuk hari ini. Awak kena tulis tugasan ini dalam buku tata bahasa. Kita jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.